Malaysia, pertemuan jalan dunia, kisah sebenar, mengapa kuasa besar mengidamkan titik silang ini. Sekejap, langganan dan suka amatlah dihargai. Selamat sejahtera, saya Eric Spencer. Pada jam 2 petang tadi, di bilik kuliah 302, Harvard Kennedy School, sekeping peta satelit telah dipaparkan. Di dalam kelas yang menghimpunkan otak-otak terbaik dunia ini, hanya satu semenanjung yang menarik perhatian 50 pasang mata. Sebagai seorang profesor yang telah mengajar politik antarabangsa selama 30 tahun, tidak pernah saya melihat ekspresi pelajar yang begitu menarik seperti hari ini. Sambil menuding ke semenanjung Malaysia pada skrin, saya perlahan-lahan memulakan bicara. Banjaran Titi Wangsa menjulang dari utara ke selatan, dan Selat Melaka serta Laut Cina Selatan membaluti kedua-dua belah. Sesiapa yang pertama kali melihat bentuk muka bumi ini pasti akan berfikir perkara yang sama, seolah-olah benteng yang direka oleh syurga. Saya menggunakan penunjuk laser untuk menggariskan banjaran itu. Ia adalah perisai gergasi yang bermula dari utara dan bersambung ke selatan, dan laut yang mengelilingi tiga sisi bertindak sebagai parit semula jadi. Dataran rendah yang subur di semenanjung itu adalah ibarat jantung benteng itu. Terdengar tawa halus dari beberapa pelajar. Kevin Rowell mengangkat tangan dan membidas, mengatakan benteng itu terlalu kecil, dan bukankah Malaysia, mengikut sejarah, adalah bumi yang acap kali diceroboh. John Miller mengangguk, bersetuju. Saya tersenyum. Itulah reaksi yang saya nantikan. Sambil membesarkan peta, saya menyambung penerangan. Nilai benteng bukan terletak pada saiznya, tetapi pada lokasinya. Hakikat bahawa semenanjung kecil ini terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, itulah intinya. Ia adalah jambatan yang menghubungkan tanah besar Eurasia dengan Lautan Pasifik dan Hindi, serta antara Kepulauan Melayu dengan Asia Daratan. Saya menulis beberapa angka di papan putih. Dalam lingkungan radius 1000 km dari Malaysia, tinggal 25% daripada populasi dunia. Jakarta, Singapura, Bangkok, Manila, dan Ho Chi Minh, semuanya berada dalam bulatan ini. Tiada kawasan lain di dunia yang menumpukan begitu banyak populasi dan kuasa ekonomi. Air muka para pelajar mula bertukar serius. Lisa, dengan loghat Perancisnya, bertanya, jika begitu, mengapa benteng ini telah melalui begitu banyak konflik? Saya tersenyum lagi dan menjawab, kerana sebab itu jualah. Peta baharu muncul di skrin. Ia adalah animasi yang menunjukkan perubahan kuasa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga kini. Pelbagai kuasa Eropah, Portugis, Belanda, British, mengidamkan tanah ini. Jepun melintasi laut untuk menyerang, dan pada era moden, persaingan antara kuasa besar dunia terus berlaku di sini. Saya memandang sekeliling dan berkata, semakin kecil tanah itu, semakin sengit perebutan di atasnya, kerana setiap kuasa tahu nilai tanah ini. Takashi, dengan gaya sopan ala Jepun, membantah. Dia bertanya sama ada keadaan sekarang berbeza, dan adakah kubu geografi masih relevan dalam era teknologi dan senjata nuklear. Saya mengangguk. Mengakui, teguran yang baik. Tiba-tiba, suara tenang kedengaran dari belakang kelas. Aisyah Bakar, yang sebelum ini hanya mencatat nota, membuka mulutnya buat kali pertama. Dia berkata dengan nada tenang, konsep benteng itu sendiri telah berubah. Saya memandangnya dengan penuh minat. Dalam 30 tahun kerjaya mengajar, saya hanya beberapa kali mengalami saat di mana seorang pelajar mengubah sepenuhnya aliran kelas, dan ini adalah salah satunya. Aisyah membuka komputer ribanya dan menyambung. Jika benteng masa lalu tertumpu pada pertahanan fizikal, benteng moden adalah titik tumpuan teknologi dan ekonomi. Semenanjung ini masih benteng, tetapi peranannya telah berevolusi. Saya melihat jam. Hanya 20 menit berlalu sejak kuliah bermula, tetapi suasana kelas telah berubah sepenuhnya. Mata para pelajar menunjukkan rasa ingin tahu dan tumpuan. Sambil menunjuk semula peta, saya melontarkan soalan teras hari ini. Mengapa pada abad ke-21, kuasa besar dunia masih menumpukan perhatian kepada semenanjung kecil ini? Mengapa Amerika Syarikat AS mengekalkan kehadirannya di rantau ini? Mengapa China menentang sebarang pencerobohan? Dan mengapa Jepun dan negara lain terus melabur secara besar-besaran? Kevin sekali lagi mengangkat tangan. Dia berhujah bahawa itu hanya disebabkan oleh lokasi strategik dan sisa-sisa perang dingin. Namun, Aisyah menggelengkan kepalanya. Dia membantah, mengatakan bahawa sudah lebih 30 tahun perang dingin berakhir, tetapi minat terhadap rantau ini semakin meningkat. Saya menulis perkataan yang besar di papan putih, Benteng Kurniaan Tuhan, Malaysia. Dan saya tersenyum kepada para pelajar. Ini adalah topik yang akan kita teroka bersama hari ini.
Kelas menjadi sunyi. Tetapi kesunyian itu bukan tanda ketidakpedulian, sebaliknya tumpuan penuh. 50 pelajar semuanya merenung semenanjung Malaysia pada skrin. Mungkin selama 30 tahun, saya telah menantikan saat seperti ini. Saat sekeping peta menyatukan minda-minda terbaik dari seluruh dunia. Kini, kuliah sebenar akan bermula. 5 minit selepas soalan pertama dilontarkan, suasana kelas berubah sepenuhnya. Kevin Roll secara agresif mengangkat tangan untuk membantah. Suaranya penuh keyakinan. Kevin berkata dengan nada dingin, "Memanggil Malaysia sebagai benteng hanyalah tafsiran romantis. Realitinya jauh lebih kejam." Dia menegaskan bahawa tanah ini bukan benteng, tetapi sandwich, sebuah tapak eksperimen yang tersepit di antara dua kuasa besar di timur dan barat. Saya mengangguk, mendengar pandangannya. Ini adalah perspektif realis yang sering saya dengar dalam pengajaran politik antarabangsa. Ia tidak salah sama sekali. Kevin meneruskan logiknya. Dia menggunakan sejarah konflik serantau sebagai contoh untuk menjelaskan betapa rapuhnya tanah ini. Beliau menunjuk kepada realiti di mana kepentingan kuasa besar di sekitar sentiasa menentukan hala tuju negara. Ia lebih seperti gelanggang pergelutan daripada sebuah benteng. Dia menyimpulkan. John Miller mengangguk setuju dengan Kevin dan menambah, dari pandangan Eropah, semenanjung Malaysia kelihatan seperti tanah yang disumpah oleh geopolitik. Beliau menganalisis bahawa secara sejarah, ia adalah wilayah yang sentiasa tertekan oleh kuasa-kuasa besar. Saya menulis perkataan baharu di papan putih, sumpahan geopolitik. Dan saya memandang para pelajar melontarkan soalan, adakah lokasi geografi satu rahmat atau sumpahan? Kelas menjadi riuh. Beberapa pelajar mengangkat tangan untuk memberi pendapat. Kebanyakan cenderung kepada pandangan Kevin dan John. Lisa memberikan contoh dari sejarah Eropah, mengatakan bahawa pusat geografi sering menjadi punca peperangan. Tetapi kemudian, Aisyah Bakar sekali lagi mengangkat tangan dengan tenang. Kelas tiba-tiba senyap. Semua mata tertumpu padanya. Aisyah berkata dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan, "Semua perbincangan setakat ini bermula dari premis yang salah. Malaysia hanya dilihat dari sudut pandangan mangsa. Saya memandangnya dengan penuh minat. Saya ingin tahu perspektif baharu apa yang akan dia kemukakan." Aisyah membuka komputer ribanya dan mula membentangkan data. Kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia, indeks inovasi teknologi, pengaruh budaya serantau. Dan dia melontarkan soalan utama, jika tanah ini benar-benar disumpah, bagaimana pencapaian sebegini boleh berlaku? Kevin segera membantah. Dia mendakwa bahawa itu hanya kerana nasib baik atau bantuan luar. Dia menambah bahawa ia mustahil tanpa bantuan dan perlindungan daripada kuasa barat. Aisyah tersenyum dan membalas, "Jika begitu, mengapa negara-negara lain dengan syarat yang sama tidak mencapai kejayaan yang serupa?" Dia menunjuk kepada fakta bahawa banyak negara lain di rantau ini juga menerima sokongan, tetapi tidak mencapai pertumbuhan sebanding Malaysia. Saya mengambil peluang ini untuk bertanya, jadi, pada pandangan Cik Aisyah, apakah identiti sebenar Malaysia? Aisyah berfikir sejenak sebelum menjawab. Malaysia bukan tanah yang disumpah dan juga bukan sekadar tanah yang diberkati. Sebaliknya, saya mendefinisikannya sebagai tanah dinamisme. Dia menjelaskan bahawa ia adalah ruang yang sentiasa mengembangkan dirinya melalui perubahan dan cabaran yang berterusan. John kelihatan ragu-ragu dan membantah. Itu tafsiran yang terlalu abstrak. Adakah terdapat bukti konkret? Kali ini Aisyah mula memberikan contoh sejarah. Beliau menyebut tentang kemampuan Melaka menguruskan pedagang dari seluruh dunia, bagaimana negara ini menghadapi kemelesetan ekonomi dan krisis politik serantau, dan bagaimana semangat untuk kekal berdikari sentiasa ada. Dalam era moden, beliau menekankan keajaiban pertumbuhan negara daripada sebuah negara komoditi kepada kuasa ekonomi global. Kevin sekali lagi membantah. Dia mendakwa bahawa itu adalah sejarah biasa yang dilalui oleh semua negara. Tiada yang istimewa, katanya. Tetapi Aisyah tidak mengalah. Dia menjelaskan perbezaannya adalah pada skala dan kelajuan. Pembangunan yang dicapai oleh negara lain dalam beberapa ratus tahun telah dicapai oleh Malaysia dalam beberapa dekad. Saya melukis skema baharu di papan putih, sumpahan, rahmat, dinamisme. Dan saya bertanya kepada pelajar mana yang lebih meyakinkan. Kelas mula hidup semula. Beberapa pelajar masih menyokong teori sumpahan geopolitik, manakala yang lain menunjukkan minat terhadap teori dinamisme Aisyah. Takashi bertanya dengan berhati-hati, "Jika begitu, bagaimana Anda menjelaskan situasi ketegangan semasa di Laut Cina Selatan, konflik di sempadan, dan isu-isu lain?"
Aisyah berdiam diri sejenak sebelum menjawab. Ketegangan seperti itulah yang menjadi enjin yang menjadikan Malaysia lebih kuat. Dia menjelaskan bahawa kemampuan untuk mengubah krisis menjadi peluang adalah ciri utama tanah ini. Saya melihat jam. Separuh masa kuliah telah berlalu, tetapi tumpuan para pelajar semakin meningkat. Sudah lama saya tidak menyaksikan perdebatan yang begitu hangat. Akhirnya, saya melontarkan soalan kepada pelajar. Jika Anda adalah pemimpin kuasa besar dunia, bagaimana Anda akan melihat Malaysia? Adakah Anda akan menganggapnya sebagai negara kecil yang boleh diabaikan atau wilayah penting yang perlu diberi perhatian? Kevin dan John masih skeptikal, tetapi kelihatan goyah dengan logik Aisyah. Begitu juga dengan pelajar lain. Suasana sinis di awal telah bertukar menjadi mod penerokaan yang serius. Saya berpendapat bahawa saat inilah nilai sebenar pendidikan. Saat apabila stereotip lama digugat dan perspektif baharu mula bercambah. Tetapi yang paling menakjubkan akan berlaku selepas ini. Aisyah mula memaparkan peta baharu di skrin. Peta baharu terbentang di skrin. Kali ini, ia bukan sekadar peta topografi. Peta yang disediakan oleh Aisyah ini menunjukkan 4 anak panah yang bersilang pada satu titik. Titik persilangan itu adalah Selat Melaka dan Semenanjung Malaysia. Anak panah pertama menuju dari barat ke timur. Ia adalah garisan merah yang mewakili dasar Belt and Road Initiative, BRI, China. Ia adalah jalur ekonomi gergasi yang bermula di Beijing, melalui Malaysia, dan bersambung ke Lautan Hindi. Anak panah kedua ditarik dari timur ke barat. Ia adalah garisan biru yang melambangkan strategi Indo-Pasifik Amerika Syarikat. Ia adalah laluan maritim yang bermula di Pasifik, melalui Malaysia, dan bersambung ke Lautan Hindi. Yang ketiga adalah garisan hijau yang memanjang dari utara ke selatan. Ia adalah polisi New Eastern Policy Rusia. Ia adalah lanjutan daripada laluan perkapalan yang ingin bersambung ke Asia Tenggara melalui perairan Malaysia. Anak panah keempat menuju dari selatan ke utara. Ia adalah garisan kuning yang mewakili pengembangan ekonomi Jepun dan Korea Selatan. Ia adalah rangkaian perdagangan yang bermula dari pelabuhan utama mereka, melalui perairan Malaysia, dan bersambung ke Teluk Benggala dan seterusnya. Aisyah menunjuk titik persilangan dengan penunjuk laser dan berkata, jika 4 garisan ini berhenti bertemu di sini, ekonomi dunia akan terhenti. Beliau menegaskan bahawa ini bukan keterlaluan, tetapi statistik sebenar. Kevin menimbulkan keraguan. Dia membantah bahawa ini terlalu menilai. Walau sekuat mana pun ekonomi Malaysia, ia tidak boleh menentukan keseluruhan ekonomi global, katanya. Aisyah tersenyum tenang dan membentangkan data baharu. Beliau menjelaskan bahawa kadar penghantaran maritim yang melalui perairan Malaysia menyumbang kepada 40% daripada perdagangan global dan pelabuhan Klang sahaja adalah antara pelabuhan kontena tersibuk di dunia. John masih skeptikal. Beliau berhujah bahawa menjadi hub logistik tidak menjadikannya pusat geopolitik. Bukankah Singapura atau Hong Kong juga memainkan peranan yang sama? Beliau membandingkan. Ketika itulah Aisyah menyentuh intipati. Perbezaannya ialah nilai ketenteraan dan nilai ekonomi wujud serentak, jelasnya. Beliau menunjukkan bahawa Singapura adalah hub ekonomi tetapi terdedah dari segi ketenteraan. Manakala Malaysia adalah titik strategik yang memiliki kekuatan ekonomi dan keupayaan mengawal laluan kritikal. Saya amat kagum pada bahagian ini. Walaupun telah mengkaji politik antarabangsa selama 30 tahun, saya tidak pernah melihat rantau ini dari perspektif ini. Aisyah meneruskan logiknya. Beliau menekankan bahawa Malaysia telah memainkan peranan sebagai pengimbang timur. Beliau berhujah bahawa identiti sebenar Malaysia adalah peranan pengimbangan antara kuasa besar daratan dan lautan. Lisa mengangkat tangan dan bertanya, jika begitu, mengapa Malaysia sentiasa berpecah belah? Sejarah perpecahan lebih panjang daripada penyatuan, dari zaman kesultanan hingga dinamik politik moden. Jawapan Aisyah mengejutkan. Beliau berkata, itulah kelebihan Malaysia. Beliau menjelaskan bahawa persaingan dan kepelbagaian mewujudkan dinamisme. Persaingan etnik yang diuruskan telah melahirkan budaya yang unik dan dinamik politik yang kompleks telah menambahkan kerumitan dalam mekanisme kuasa Asia Tenggara. Takashi membantah dari sudut pandangan Jepun. Dia bertanya sama ada perpecahan sedemikian membantu kestabilan serantau. Bukankah ia lebih merupakan faktor ketidakstabilan? Beliau mempersoalkan. Aisyah memperkenalkan perspektif baharu, bangsa yang menguasai laut. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia bukan sahaja negara daratan, tetapi juga mempunyai sifat negara maritim.
Geografi yang dikelilingi laut membolehkan aktiviti maritim berkembang. Peta baharu muncul di skrin. Ia menunjukkan laluan perdagangan maritim kuno Melaka dan laluan perkapalan moden. Dan statistik bahawa industri perkapalan Malaysia berada dalam 5 teratas dunia juga dipaparkan. Saya sedar pada saat ini, selama ini saya terlalu menyederhanakan semenanjung ini. Saya hanya menekankan peranannya sebagai jambatan yang menghubungkan daratan dan lautan, tetapi sebenarnya ia adalah kuasa bebas. Kevin cuba membantah buat kali terakhir. Adakah ini memproyeksikan kegemilangan masa lalu ke masa kini? Sekarang adalah era persaingan hegemoni AS dan China. Adakah peranan negara pertengahan begitu penting? Jawaban Aisyah tegas. Justeru, ia lebih penting. Beliau menjelaskan bahawa nilai negara yang bertindak sebagai pengimbang dalam sistem bipolar semakin meningkat. Hakikat bahawa AS dan China tidak dapat menjadikan Malaysia sepenuhnya di pihak mereka adalah buktinya, tambahnya. Kelas menjadi sunyi. Para pelajar kelihatan serius. Suasana sinis di awal telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan pemikiran yang mendalam. Saya menulis kata kunci baharu di papan putih, dari persimpangan ke pusat, dan saya melontarkan soalan kepada para pelajar. Adakah logik geopolitik seperti ini masih relevan pada abad ke-21? Ketika itu, saya dapat merasakan Kevin sedang bersedia untuk membantah lagi. Saya melihat cabaran dalam matanya. Kevin membongkok ke hadapan dan melontarkan soalan tajam. Dia menegaskan bahawa geografi mungkin adalah takdir masa lalu, tetapi sekarang, senjata nuklear dan peluru berpandu menjadikan jarak tidak bermakna. Apa yang istimewa sangat tentang lokasi geografi Malaysia? Beliau membantah. John mengukuhkan pendapat Kevin. Beliau menegaskan bahawa abad ke-21 adalah era peperangan siber dan sekatan ekonomi. Keupayaan teknologi dan maklumat adalah lebih penting daripada lokasi fizikal, tambahnya. Suasana kelas kembali tegang. Logik Aisyah semakin meyakinkan, tetapi pandangan skeptikal masih kuat. Aisyah berdiam diri sejenak. Kemudian dia tersenyum tenang dan melontarkan soalan baharu. Jika begitu, mengapa Komando Indo-Pasifik AS beroperasi di lautan ini dan bukannya di tempat yang lebih terpencil? Kevin kelihatan terkejut. Dia berdalih, mengatakan itu mungkin hanya inersia sejarah. Tetapi Aisyah tidak mengalah. Beliau menjelaskan bahawa yang lebih penting daripada senjata nuklear ialah tidak kehilangan lokasi untuk melancarkan senjata nuklear itu. Walau sekuat manapun senjata, ia tidak berguna tanpa pangkalan strategik, beliau menegaskan. Peta baharu muncul di skrin. Kali ini, ia menunjukkan laluan trafik maritim global. Laluan segitiga yang menghubungkan Selat Melaka, Selat Taiwan, dan Laut Cina Selatan diserlahkan dengan garisan merah. Aisyah menjelaskan, 40% daripada pengeluaran global berlaku dalam segitiga ini. Dan Malaysia adalah bucu kritikal di persimpangan itu, tambahnya. Lisa menimbulkan keraguan. Jika begitu, bukankah Singapura atau Vietnam juga sama pentingnya? Jawapan Aisyah jelas. Beliau menjelaskan perbezaannya adalah flexibility. Beliau menekankan bahawa Malaysia memainkan peranan sebagai hub neutral yang unik, tidak sepenuhnya tunduk kepada mana-mana negara, tetapi bersambung dengan semua pihak. Takashi membantah dari sudut pandangan Jepun. Tetapi Malaysia juga sekutu AS dan negara barat, bukan? Ia bukan berkecuali sepenuhnya. Beliau menunjukkan. Aisyah seolah-olah menjangka bantahan ini, menjawab dengan tenang. Beliau menjelaskan bahawa pakatan dan penundukan adalah berbeza. Malaysia adalah sebahagian daripada sekutu dan juga rakan dagang terbesar China. Keupayaan untuk mengamalkan diplomasi pengimbangan ini adalah disebabkan oleh lokasi geografinya, beliau menambah. Kevin menyerang lagi. Dia bertanya, berapa lama tali ini boleh ditarik? Jika konflik AS-China semakin memburuk, Anda akhirnya perlu memilih satu pihak. Ketika itulah Aisyah menyentuh intipati. Beliau menjelaskan bahawa justeru nilai Malaysia semakin meningkat. Kedua-dua pihak memerlukan Malaysia, dan ini mengukuhkan kuasa tawar-menawar strategik Malaysia, beliau menganalisis. Saya amat terkesan pada bahagian ini. Secara amnya, negara pertengahan yang tersepit antara kuasa besar dianggap mangsa, tetapi Aisyah menafsirkannya sebagai peluang. John bertanya dari sudut pandangan Eropah. Jika begitu, adakah Malaysia perlu menarik tali selama-lamanya? Adakah tiada jalan yang tersendiri? Jawapan Aisyah menakjubkan. Beliau menjelaskan bahawa teknologi mencipta jalan tersendiri itu. Beliau menekankan bahawa pencapaian Malaysia dalam industri berteknologi tinggi, seperti semikonduktor, kewangan Islam, dan bioteknologi, bukanlah kebetulan.
Statistik baharu muncul di skrin. Kadar penguasaan Malaysia dalam beberapa sektor global yang utama. Angka-angka yang menakjubkan. Kevin cuba menentang buat kali terakhir. Dia membantah bahawa teknologi sedemikian akhirnya boleh digantikan oleh negara lain. Aisyah menjawab dengan yakin. Beliau menjelaskan bahawa teknologi tidak dicipta dalam sehari. Ia memerlukan gabungan pengetahuan terkumpul, jurutera mahir, dan yang paling penting, budaya yang dinamik. Dan beliau menambah kata-kata yang muktamad. Jika geografi menetapkan lokasi negara, teknologi menetapkan era negara itu. Kelas menjadi sunyi. Kebimbangan serius terpancar pada wajah para pelajar. Kevin sendiri tidak membantah lagi dan kelihatan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Saya menulis di papan putih, geografi plus teknologi, takdir baharu. Dan saya memandang para pelajar dan berkata, geografi belum mati. Ia hanya menukar namanya. John bergumam perlahan, jadi, apa yang akan berlaku seterusnya? Tiba-tiba, Lisa dan Takashi serentak mengangkat tangan. Kelihatan ada persoalan yang belum terjawab. Lisa, dengan lohat Perancisnya, berkata, saya mengakui kepentingan geografi dan teknologi, tetapi Malaysia mempunyai batasan asas. Sumbernya kurang dan populasinya kecil, beliau menekankan. Takashi bersetuju dengan Lisa dan memberikan angka konkret. Beliau menyebut populasi Malaysia adalah kecil dan saiz negaranya juga sederhana. Beliau mempersoalkan bagaimana batasan fizikal ini dapat diatasi. Suasana kelas kembali tegang, walaupun logik Aisyah meyakinkan masih ada kekangan realistik yang ditunjukkan. Aisyah merenung komputer ribanya seketika, kemudian memperkenalkan perspektif baharu. Sebab itulah Malaysia mengubah teknologi menjadi sumber, jelasnya. Beliau menekankan bahawa negara itu memaksimumkan apa yang ada, bukannya meratapi apa yang tiada. Statistik menakjubkan muncul di skrin. Data tentang kadar permohonan paten per kapita Malaysia dan nisbah pelaburan penyelidikan, pembangunan R.D. berbanding KDNK yang agak tinggi. Kevin cuba membantah lagi. Dia bertanya sama ada paten dan R.D. semestinya diterjemahkan kepada daya saing sebenar. Aisyah tersenyum tenang dan membantah. Beliau menjelaskan bagaimana syarikat-syarikat Malaysia memainkan peranan utama dalam rantaian bekalan global, dari komponen semikonduktor hingga pengurusan kewangan global. Lisa masih meragui. Beliau menunjukkan bahawa syarikat-syarikat teknologi tersebut masih bergantung pada rantaian bekalan global. Bukankah bahan mentah masih bergantung kepada import? Beliau membantah. Ketika itulah Aisyah mendedahkan fakta menarik. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia telah menerajui teknologi urban mining dan kitar semula e-waste, mengubah sisa elektronik menjadi sumber berharga. Beliau menekankan bahawa negara itu telah menjadi peneraju dalam ekonomi kitaran, mengubah sampah menjadi sumber. Takashi bertanya dengan terkejut, adakah teknologi sedemikian benar-benar berdaya maju dari segi ekonomi? Aisyah membentangkan angka konkret. Beliau menjelaskan bahawa kos pengekstrakan adalah kompetitif. Dan yang lebih penting, pencemaran alam sekitar jauh lebih rendah. John berkata dengan kagum, kalau begitu, definisi sumber itu sendiri telah berubah. Aisyah mengangguk. Beliau menegaskan bahawa itulah intipati. Beliau mendefinisikan Malaysia bukan sebagai negara tanpa sumber, tetapi sebagai negara yang mengubah batasannya menjadi sumber. Saya amat terharu pada saat ini. Pemikiran yang mengubah batasan menjadi peluang, inilah titik permulaan inovasi sejati. Kevin melontarkan soalan terakhir. Adakah inovasi sedemikian boleh dikekalkan? Bagaimana jika negara lain membangunkan teknologi serupa? Jawapan Aisyah tidak dijangka. Beliau menjelaskan bahawa semakin sengit persaingan, semakin menguntungkan bagi Malaysia. Beliau menekankan bahawa DNA untuk bertahan dan bersaing dengan kuasa serantau selama beribu-ribu tahun sudah tertanam. Peta baharu muncul di skrin. Kali ini, ia adalah peta yang bertindih antara masa lalu dan masa kini. Laluan perdagangan kuno dan laluan pengembangan perniagaan korporat Malaysia moden kelihatan sangat serupa. Aisyah menjelaskan, beliau menganalisis bahawa strategi yang digunakan oleh Kesultanan Melaka untuk menangkis kuasa asing adalah secara asasnya sama dengan strategi yang digunakan oleh syarikat Malaysia di pasaran global. Mengelakkan konfrontasi langsung dan memilih serangan sisi. Takashi bertanya dengan penuh minat, apakah maksudnya secara konkret? Aisyah memberikan contoh strategi ekonomi.
Beliau menjelaskan bagaimana Malaysia tidak mencabar secara langsung penguasaan Barat dalam sektor pembuatan berat, tetapi memilih untuk membina kepakaran dalam sektor nilai tambah tinggi seperti pembuatan chip dan perkhidmatan kewangan. Beliau menganalisis bahawa ini adalah strategi memintas, bukannya konfrontasi langsung. Lisa berkata dengan kagum, "Kalau begitu, batasan geografi juga boleh menjadi aset strategik." Aisyah tersenyum dan menjawab, "Ya. Kerana ia kecil, ia pantas. Dan kerana ia tersepit, ia mempunyai deria keseimbangan yang cemerlang," jelasnya. John melontarkan soalan baharu. Jadi, apakah prospek masa depan? Tidakkah kedudukan Malaysia menjadi lebih sukar apabila konflik AS-China semakin memburuk? Aisyah menjawab dengan yakin. Beliau menegaskan bahawa ia adalah peluang. Beliau menganalisis bahawa kerana kedua-dua pihak memerlukan Malaysia, kuasa tawar-menawar Malaysia akan diperkukuh. Kevin berkata dengan air muka terkejut. "Selama ini saya menganggap Malaysia sebagai mangsa, tetapi sebenarnya ia adalah game changer. Saya menulis kata kunci baharu di papan putih, dari batasan ke peluang. Dan saya memandang para pelajar dan berkata, sejarah Asia Tenggara adalah permainan keseimbangan di sekitar Malaysia. Kelas menjadi sunyi. Tetapi kesunyian itu bukan ekspresi kekalahan, sebaliknya renungan mendalam. Saya merasakan pemahaman baharu mula timbul dalam mata para pelajar. Ketika itulah, Rachel dengan berhati-hati mengangkat tangan. Sebagai seorang Cina Amerika, air mukanya menunjukkan persoalan terakhir yang belum terjawab. Rachel berkata dengan nada berhati-hati, "Saya mengakui semua logik geografi dan teknologi, tetapi ada satu kelemahan maut. Malaysia masih kekurangan sumber mutlak." Beliau menekankan. Beliau memberikan angka konkret. Beliau menyebut kadar sara diri tenaga Malaysia yang rendah dan kadar sara diri makanan yang sederhana. Beliau mempersoalkan bagaimana sebuah negara pengeluar yang kuat boleh berterusan tanpa bahan mentah. Suasana kelas kembali tegang. Teguran Rachel adalah yang paling realistik dan tajam. Logiknya ialah walau secanggih mana pun teknologi, ia tidak berguna tanpa bahan mentah. Aisyah berdiam diri seketika. Kemudian dia tersenyum tenang dan memaparkan slide baharu. Apa yang muncul di skrin adalah peta yang menunjukkan rizab dan pengeluaran nadir bumi global. Hakikat bahawa China menguasai sebahagian besar nadir bumi dunia diserlahkan dengan warna merah. Aisyah menjelaskan, "Inilah senjata paling kuat China." Rachel mengangguk. Dia menambah bahawa sebab itulah China menggunakan sekatan ekspor nadir bumi sebagai kad dalam perang dagang. Namun, Aisyah memperkenalkan pembalikan yang tidak dijangka. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia mencipta sumbernya sendiri, bukan dengan mengorek dari tanah, tetapi dengan mencipta dari minda. Data baharu muncul di skrin, status teknologi perlombongan, bandar, urban mining yang dibangunkan oleh Malaysia. Angka menakjubkan menunjukkan bahawa jumlah emas yang boleh diekstrak dari 1 tan telefon pintar terpakai adalah jauh lebih banyak daripada yang terdapat dalam 1 tan biji emas. Kevin bertanya dengan penuh minat, "Adakah teknologi sedemikian benar-benar dikomersialkan?" Aisyah menjawab dengan yakin. Beliau menjelaskan bahawa ia telah dikomersialkan dan malah diekspor. Beliau menambah bahawa teknologi kitar semula e-waste Malaysia diekspor ke Eropah dan Amerika Utara. Takasi berkata dengan kagum, "Kalau begitu, sampah menjadi sumber." Aisyah mengangguk dan mendedahkan fakta yang lebih menakjubkan. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia juga telah membangunkan teknologi untuk mengekstrak bahan berharga dari air laut. "Lautan boleh menjadi lombong gergasi," katanya. Lisa menimbulkan keraguan. "Tidakkah kos pengekstrakan terlalu tinggi?" Aisyah menjelaskan dengan tenang. Beliau menekankan bahawa ia mahal pada mulanya, tetapi menjadi murah dengan cepat melalui kemajuan teknologi. Beliau menganalisis bahawa sama seperti kos solar jatuh 90% dalam 10 tahun, kos pengekstrakan dari air laut juga mengikut trajektori yang sama. John memperkenalkan perspektif baharu. Kalau begitu, definisi sumber itu sendiri berubah. Aisyah tersenyum dan menegaskan bahawa itulah intipati. Beliau menjelaskan bahawa jika arang batu adalah sumber pada abad ke-18 dan petroleum pada abad ke-20, maka pada abad ke-21, teknologi dan idea adalah sumber. Rachel cuba membantah buat kali terakhir. Beliau menunjukkan bahawa teknologi juga memerlukan tenaga kerja dan modal. Bagaimana masalah populasi Malaysia yang semakin berkurangan dan menua akan diselesaikan? Aisyah menjawab, seolah-olah dia telah menjangkakan soalan ini.
Beliau menjelaskan bahawa ini adalah era kualiti, bukan kuantiti. Beliau menekankan bahawa kadar penyertaan Malaysia dalam pendidikan tinggi adalah tinggi dan nisbah jurutera adalah antara yang tertinggi di dunia. Data baharu muncul di skrin. Data tentang nisbah penyelidik R/D per 10,000 penduduk Malaysia dan graf menunjukkan peningkatan berterusan dalam bahagian penyelidik berketurunan Malaysia dalam paten antarabangsa. Kevin berkata dengan terkejut, walaupun populasi berkurangan, kesan inovasi semakin meningkat. Lisa mengangguk. Beliau menjelaskan bahawa itulah penyelesaian gaya Malaysia. Beliau menganalisis bahawa ia berkembang ke arah bilangan orang yang lebih sedikit melakukan kerja yang lebih kreatif, bukannya ramai orang melakukan kerja yang sama. Saya amat terkesan pada saat ini. Pemikiran mengubah krisis menjadi peluang, inilah DNA inovasi sejati. Rachel bertanya buat kali terakhir, adakah negara lain boleh mengikut cara yang sama? Jawapan Aisyah tegas. Beliau menjelaskan bahawa teknologi boleh disalin, tetapi budaya tidak boleh disalin. Beliau menekankan bahawa ini hanya mungkin melalui gabungan budaya dinamik Malaysia, etika kerja yang pantas, dan semangat pendidikan yang tinggi. Takashi bersetuju dari sudut pandangan Jepun. Beliau berkata bahawa pemindahan teknologi adalah mudah, tetapi tanah budaya yang memajukan teknologi itu tidak dapat dicipta dalam sehari. John bergumam dengan kagum. Kalau begitu, Malaysia mengubah takdirnya dengan kehendak manusia. Lisa tersenyum dan menjawab, ya, Malaysia bukan negara tanpa sumber, tetapi negara yang mengubah batasannya menjadi sumber, beliau mendefinisikan. Saya menulis dengan huruf besar di papan putih, teknologi menulis semula takdir. Dan saya memandang para pelajar dan berkata, jika geografi menetapkan lokasi negara, teknologi menetapkan era negara itu. Tepukan bergema di dalam kelas. Pada mulanya, Kevin dan John bertepuk tangan perlahan-lahan dan tidak lama kemudian pelajar lain turut serta. Ia adalah saat di mana logik Aisyah akhirnya meyakinkan seluruh kelas. Tetapi saya tahu ini bukan pengakhirannya. Perubahan sebenar akan bermula sekarang. Selepas kuliah berakhir, saya memerlukan masa bersendirian untuk menyusun semua ini. 10 minit berlalu sejak pelajar terakhir meninggalkan bilik. Saya berdiri sendirian di hadapan papan putih. Dalam 30 tahun kerjaya mengajar, ini adalah kuliah yang paling mengejutkan. Peta semenanjung Malaysia masih terpampang di skrin. Ia adalah peta yang sama seperti tadi, tetapi kelihatan sangat berbeza di mata saya. Ia bukan lagi semenanjung kecil dan rapuh. Ia terasa seperti aci keseimbangan di mana kuasa-kuasa gergasi bersilang. Saya duduk di kerusi saya dan mengimbas kembali kuliah hari ini. Ia bermula sebagai kuliah geopolitik yang mudah, tetapi seorang pelajar bernama Aisyah Bakar mengubah segala-galanya. Logiknya menggugat premis asas ilmu politik antarabangsa yang telah saya kaji sepanjang hayat saya. Dari luar tingkap, saya dapat melihat lampu-lampu Boston. Lampu kampus Harvard mula padam satu demi satu. Saya mengambil kapur dan mula menulis perlahan-lahan di papan putih, benteng. Ini adalah titik permulaan kuliah hari ini. Tetapi saya tahu perkataan ini tidak mencukupi lagi. Saya melukis anak panah di sebelahnya dan menulis perkataan baharu. Keseimbangan. Konsep baharu yang diperkenalkan oleh Aisyah. Malaysia bukan hanya benteng pertahanan, tetapi paksi yang mengimbangkan kuasa. Selama 30 tahun yang lalu, saya telah menumpukan perhatian kepada logik kuasa. Perspektif realis bahawa kuasa besar menguasai negara kecil. Tetapi hari ini, mendengar penjelasan Aisyah, saya melihat kemungkinan lain. Perspektif melihat dunia bukan melalui logik kuasa, tetapi logik keseimbangan. Saya teringat buku The History of the Peloponnesian War karya Thucydides di rak pejabat saya. Klasik yang membincangkan persaingan hegemoni antara Athens dan Sparta. Tetapi siapakah pemenang sebenar dalam peperangan itu? Mungkin ia adalah negara-negara kota kecil yang mengekalkan keseimbangan di antara mereka, bukan Athens atau Sparta. Saya melihat semula papan putih. Anak panah yang ditarik dari benteng ke keseimbangan menarik perhatian saya. Ini pasti adalah jalan yang dilalui oleh Malaysia. Pada mulanya, ia adalah benteng yang menghalang pencerobohan. Ia perlu melindungi dirinya daripada pencerobohan kuasa serantau dan penjajah. Tetapi dengan masa, ia melangkaui pertahanan mudah untuk menjadi pengimbang. Dalam era moden, ia menjadi lebih rumit. Ia menghadapi penjajahan dan konflik serantau, dan kelangsungan hidupnya terancam. Tetapi keistimewaan Malaysia adalah mengubah krisis itu menjadi peluang. Saya memandang keluar tingkap dan berfikir,
Jika saya adalah pegawai Asia Timur di Jabatan Negara ASELEC, bagaimana saya akan melihat Malaysia? Adakah saya hanya akan menganggapnya sebagai sekutu? Tidak. Selepas mendengar penjelasan Aisyah, saya akan menganggap Malaysia sebagai entiti yang jauh lebih kompleks dan penting. Ia adalah pemboleh hubah yang mesti dipertimbangkan untuk kestabilan keseluruhan Asia Tenggara, bukan sekadar negara yang diperlukan untuk kepentingan ASRAKAS. Perkara yang sama berlaku dari sudut pandangan China. China tidak boleh melihat Malaysia hanya sebagai sekutu AS yang perlu dikawal. Secara ekonomi, ia adalah rakan dagang utama, dan secara budaya, ia mempengaruhi golongan muda melalui kerjasama serantau. Dari perspektif Jepun dan negara lain, Malaysia adalah entiti yang kompleks. Ia adalah pesaing dan juga rakan kongsi yang perlu bekerja sama. Saya sedar, pada saat ini mengapa semua kuasa besar tidak dapat menjadikan Malaysia sepenuhnya di pihak mereka. Kerana Malaysia sengaja mengekalkan keseimbangan. Saya mengambil kapur dan menulis ayat baharu di papan putih. Syurga mencipta benteng, manusia mengubahnya menjadi pusat. Inilah kesimpulan kuliah hari ini. Geografi menetapkan takdir Malaysia, tetapi rakyatnya mengubah takdir itu sendiri. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka sedikit. Aisyah menjenguk kepalanya dengan berhati-hati. Profesor, maaf, saya terlupa komputer riba saya. Saya tersenyum dan memandangnya. Pelajar yang telah mengubah sepenuhnya pandangan dunia saya hari ini. Cik Aisyah, sila duduk sebentar. Saya ada satu soalan. Aisyah masuk dengan berhati-hati dan duduk di hadapan. Saya menunjuk ke papan putih dan bertanya, adakah Anda benar-benar yakin dengan logik yang Anda kemukakan hari ini? Aisyah berfikir sejenak sebelum menjawab. Saya tidak 100% yakin. Tetapi terlalu banyak perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh pandangan konvensional. Saya mengangguk. Itulah sikap akademik yang sebenar. Bermula dari keraguan, bukan kepastian. Jadi, bagaimana Malaysia akan menjadi pada masa hadapan? Aisyah tersenyum dan menjawab, benteng adalah tempat untuk melindungi, bukan hanya menghalang. Apa yang perlu dilindungi oleh Malaysia bukanlah wilayah, tetapi keseimbangan itu sendiri. Saya amat terharu. Saya melihat harapan untuk masa depan dalam jawapannya. Jawapan yang bagus. Terima kasih banyak-banyak hari ini. Aisyah mengemas komputer ribanya dan bangun. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh dan berkata, Profesor, apa yang diidamkan oleh kuasa besar bukanlah tanah, tetapi kedudukan yang merangkumi keseimbangan itu. Pintu ditutup, dan saya kembali bersendirian. Tetapi saya tidak berasa sunyi lagi. Perspektif baharu mula berkembang dalam diri saya. 1 jam berlalu sejak Aisyah pergi. Saya masih berada di bilik kuliah. Kampus menjadi sunyi sepenuhnya, dan fajar mula menyingsing di luar tingkap. Saya melihat tulisan di papan putih, benteng, keseimbangan, dan di bawahnya, ayat syurga mencipta benteng. Manusia mengubahnya menjadi pusat. 30 tahun kerjaya sebagai profesor berlaluan di pikiran saya. Saya telah mengajar ramai pelajar dan menulis banyak kertas kerja. Tetapi tidak pernah saya belajar sebanyak hari ini. Seorang pelajar telah menggugat semua stereotip saya. Saya mengambil kapur dan menulis tajuk baharu di sebelah papan putih. Malaysia, benteng di mana? Geografi menjadi takdir. Inilah maksudnya pada mulanya. Tetapi kini, makna ayat ini telah berubah sepenuhnya. Ia bermaksud tempat di mana takdir dicipta sendiri melalui geografi, bukan ditentukan oleh geografi. Saya merenung beberapa jam yang lalu. Pada permulaan kuliah, Malaysia hanyalah negara pertengahan yang tipikal bagi saya. Mangsa yang tersepit antara kuasa besar, sebuah negara kecil yang tidak dapat melepaskan diri dari nasib geopolitik. Tetapi apabila saya mengikut logik Aisyah, gambaran yang berbeza mula muncul. Ia adalah game changer, bukan mangsa. Ia adalah pengimbang, bukan negara kecil. Cahaya matahari pagi mula menyinar dari luar tingkap. Bangunan pencakar langit Boston bermandikan cahaya keemasan. Saya terfikir bahawa pada masa yang sama, fajar juga menyingsing di semenanjung Malaysia di seberang dunia. 30 juta orang akan bangun dan memulakan hari baharu. Orang yang membuat semikonduktor, memasang kereta, dan membangunkan teknologi. Walaupun memainkan peranan penting dalam memusingkan roda ekonomi dunia, kebanyakan orang tidak menyedari kepentingannya. Saya mengeluarkan telefon pintar saya dan mula mencatat. Saya berfikir untuk mengembangkan inspirasi hari ini menjadi kertas kerja baharu. Paradigma baharu geopolitik abad ke-21, kajian kes Malaysia. Bagaimana jika saya mulakan dengan tajuk ini? Ia adalah kajian yang menganalisis fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori realis konvensional melalui kes Malaysia.
Tetapi yang paling penting adalah kesedaran hari ini. Politik antarabangsa tidak boleh dilihat hanya melalui logik kuasa. Ia mesti didekati dari perspektif keseimbangan, harmoni, adaptasi dan evolusi. Saya melihat papan putih sekali lagi, titik di mana 4 anak panah yang dilukis oleh Aisyah bersilang masih jelas. BRI China, Strategi Indo-Pasifik AS, laluan serantau, dan pengembangan ekonomi serantau, semuanya bertemu di Malaysia. Ini bukan kebetulan. Ia adalah keperluan geografi dan hasil sejarah. Dan Malaysia bukan sekadar menerima secara pasif di persimpangan itu, tetapi secara aktif mencipta keseimbangan. Saya pergi ke tingkap dan melihat kampus Harvard. Sungguh menakjubkan bahawa kejutan segar seperti hari ini boleh diterima di tempat yang menghimpunkan minda terbaik dunia. Saya sedar sekali lagi bahawa pembelajaran tidak pernah berakhir. Tiba-tiba, saya teringat kata-kata mentor saya, Dr. Henry Kissinger. Geopolitik bermula di persimpangan geografi dan politik. Tetapi kuasa sebenar datang dari tempat yang melangkaui kedua-duanya. Itulah yang ditunjukkan oleh Aisyah hari ini. Kuasa untuk melangkaui batasan geografi dan mencipta kemungkinan baharu. Saya menulis satu lagi ayat di papan putih. Tanah ini berubah dari benteng reka bentuk syurga menjadi tamadun ciptaan manusia. Ini adalah kesimpulan akhir kuliah hari ini. Malaysia bukan lagi negara yang terperangkap dalam nasib geografi. Ia adalah tamadun yang bangkit mengatasi nasib itu. Loceng pagi berbunyi di kampus. Hari baharu telah bermula. Tidak lama lagi, pelajar akan mula muncul satu persatu. Saya mengemas beg saya dan menamatkan kuliah hari ini. Tetapi kuliah sebenar akan bermula sekarang. Dalam fikiran saya dan dalam fikiran 50 pelajar yang menghadiri kuliah hari ini, sebelum melangkah keluar dari bilik kuliah, saya melihat peta Malaysia buat kali terakhir. Kini, semenanjung kecil itu kelihatan sangat berbeza. Ia bukan lagi wilayah negara kecil, tetapi paksi utama yang mengimbangkan dunia. Semasa berjalan di koridor, saya berfikir, inilah sebabnya mengapa dunia mengidamkan tanah ini. Bukan kerana tanah itu sendiri, tetapi kerana orang yang berdiri di atasnya dan mencipta keseimbangan. Udara subuh Boston segar. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana seorang profesor diberi hadiah mata baharu untuk melihat dunia oleh seorang pelajar. Dan melalui hadiah itu, saya sedar, benteng kurniaan syurga bukan untuk dihalang, tetapi untuk melindungi. Dan apa yang perlu dilindungi oleh Malaysia adalah keseimbangan itu sendiri.